Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi mic ada masalah sikit. Saya terlebih dahulu dalam 60 minit saya di hadapan ini mohon izin semua untuk mulakan dengan saya bertawud memohon agar Allah Subhanahu wa taala melindungi saya, apa yang saya fikir, apa yang terlintas di hati, apa saja bicara saya, bahkan apa yang didengar jauh daripada tipu daya syaitan. Maka saya berdiri terlebih dahulu bermula dengan ucapan A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sesuai saya kira dengan roh bila kita membaca Al-Quran, kata Allah dalam surah An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Saya yakin penganjuran ini dan seluruh yang menjayakan program ini mahukan agar mendapat kebaikan yang banyak dalam hidup. Dan kebaikan itu sebenarnya ada pada satu benda yang kita mukaddimahkan pada bicara kita tentang Al-Quran, kerana dialah adalah merupakan kunci kepada seluruh kebaikan, dan kebaikan itu namanya keberkatan. Maka saya mulakan majlis dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada satu hukum alam yang kita terlupa. Kita selalu ingat hukum graviti, kita ingat hukum momentum dan segala hukum-hukum. Ada satu hukum, Allah cipta alam. Siapa nak sesuatu, dia kena beri sesuatu terlebih dahulu. Siapa nak sesuatu, dia kena beri terlebih dahulu. Dan ramai orang mati beragan. Saya tak sure ramai faham tidak mati beragan. Tak faham kan? Saya harap kalau kita tanya AI sekarang, dia bagi kod jawapan. Mati beragan, dia mati macam dia berkelana matinya tu je. Boleh ke? Ramai manusia mati beragan dan tak dapat apa yang dia nak dapat sebab dia terlupa bahawa saya nak tapi dia tak bagi. Dia nak disayangi tapi dia tak pandai beri kasih sayang. Dia nak penghormatan tapi dia tak pandai hormat orang. Rupanya alam ini ada satu hukum yang dibuat oleh Allah. Siapa nak bagi, siapa nak, dia kena bagi terlebih dahulu. Baik. Dan tidak ada benda yang lebih positif seorang hamba lepaskan dari hatinya, yang lebih kuat dan berharga daripada kalimat puji-pujian kepada Allah. Maka saya juga di mana kita tu kan? Saya sangka mic tak belok kan? Mobilnya tak ada, okey je kan? Dan Masya Allah, tak ada benda yang lebih mengembirakan ceramah. Bila tanya di mana tadi, semuanya follow sebiji di mana saya berada kan? Gembira saya insyaAllah. Malam ni tidur dia. Cuba bayang kalau saya tanya di mana tadi, jawapannya ialah terpulang. Jadi tak payahlah saya kira habiskan mukadimah ini, berhenti lebih baik. Baik, dan tidak ada yang lebih positif kita lepaskan ke alam ini untuk alam berterima kasih balik kepada kita, melainkan dengan kita berikan kalimat yang Allah ajar lidah kita supaya tutur. Dan kalimat itu yang terbit daripada hati adalah kalimat hamdalah. Boleh tak tuan-tuan, saya nak mengajak kita sama-sama berkat majlis ini, kita sama-sama
sama-sama tuturkan kalimah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sama-sama boleh? Boleh ke? Baik, semua tempat lain tak boleh tuan-tuan. Baik, kita tutup cara terbaik boleh tak? Cara terbaik. Dan cara terbaik kita tak perlu hakim, ya, yang mendengar kan betul tak punya sebutan dia. Tetapi kita tutupkan dengan penuh perasaan. Penuh perasaan. Kalau saya puji barisan kepimpinan kita, ya, tengok. Saya jangan tengok wajah kepimpinan kita yang memang handsome, saya agak masya-Allah, ya. Sehingga saya menjadi orang yang di antara yang agak terkilan di hati kenapa aku tak pakai baju Melayu hari ini, ya. At least duduk sama rendah, tinggi sama tinggi, kan. Kalau tidak, saya daripada KL lagi saya pakai baju Melayu dalam flight, insya-Allah, kan. Baik, saya puji barisan kepimpinan saya, ya. Tuan-tuan tengok, saya jangan tengok mereka. Barisan kepimpinan kita ni bagus sebenarnya. Dia orang memang berdedikasi. Saya sedang buat apa? Puji kan? Confused kan? Dia tu puji apa kan? Sebab kalau puji mesti ikhlas. Kalau puji, bahasa badannya adalah, body language adalah senyum. Senyum. Betul kan? Baik. Sehingga Masya Allah barisan kepimpinan kita confused juga kan? Ini puji aku ke marah ke? Kan? Tuan-tuan perasan tak? Kita memuji sesama kita bila kita ikhlas, kita senyum. Sekarang kita puji Allah pencipta seluruh alam. Jangan cakap tentang galaksi, jangan cakap tentang Andromeda, jangan kita cakap tentang sejauh mana capaian kita. Itulah bawah takluk takdir Allah. Tetapi kita sebut Alhamdulillah, biasanya muka basah. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Allah mencipta alam. Baik. Ramai yang nak mula nak puji kan, tapi dia ni cepatlah kan. Okey, tak apa tuan-tuan, ya. Budak muda kata benda boleh berlari, buat apa kita berunding kan. Kita perlahan-lahan insya-Allah. Baik, insya-Allah kita puji sama-sama. The best pujian, ingat, once kita puji, ya, bukan nak kata energy receive, energy return. Nostalgic kan? Sangat betul. Dan kita katakan bahawa kita nak lepaskan pujian yang paling best kepada Allah. Baik, jom kita dengan senyuman paling manis. Cuma sebab kita ni ada satu problema, ialah kita tak nampak kita kan. Sebab tu kita perlukan cermin kan. Ke nampak? Tak nampak dah. Kena ada cermin. Baik, jadi tuan-tuan, boleh tak jadikan rakan sebelah sebagai cermin? Just tanya dia, I okey tak senyum? Sebab selalu macam tu. Selalu kata macam, dah senyum lah. Dah check orang sebelah. Okey, dah check orang sebelah. Dah check orang sebelah. Orang sebelah okey tak senyuman dia? Okey, alhamdulillah. Okey, orang sebelah okey tak senyuman? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Oh, ya. Macam juri, cara-cara macam hakim tilawah memberi markah tadi kan. Baik, kalau macam tu jom kita puji. Kali ni the best pujian yang kita beri pada Allah, supaya kita ada connection. Sebab connection hanya berlaku bukan pada jasad, tetapi pada hati. Tetapi hati yang bersama dengan jasad yang kita nak lepaskan kepada Allah. Baik, jom sama-sama ya. Kita sebut sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebenarnya saya nampak ada lagi hak tak senyum. Ya. Baik, sekali lagi boleh tak? Bukan kerana Zoramli, tetapi memang saya nak puji Allah. Dan saya suka nak puji Allah. Saya bukan terpaksa puji Allah. Baik, sekali lagi insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan melepaskan satu benda terbaik dan alam cukup pandai berterima kasih, dan dia akan pulang balik insya-Allah. Lepas ini tuan-tuan, bila saja kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, berikan senyuman walaupun baru bangun tidur dan tak on switch lagi. On je, Alhamdulillah ya Allah, hidup lagi ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Boleh tuan-tuan? Boleh dah? Semua okey ke setakat ni?
Semua okey tak sekarang ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sempurnalah sebuah mukadimah. Saya baru nak mukadimahkan saja. Ada ta'awuz, ada basmalah, ada hamdalah, dan sempurnalah sebuah mukadimah apabila kita mengucapkan salatan wa salaman daimain mutalazimain. Sebab Al-Quran tak turun di mana-mana untuk mana-mana manusia petik, tetapi Allah letakkan kepada seorang manusia yang Allah sempurnakan kejadiannya sebagai insan. Maka sebab itulah dalam kita nak memahami Al-Quran, kita kena terlebih dahulu berhubung dengannya. Maka sebab itu kita ucapkan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabi. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh support ke? Ustaz, kalau Ustaz, kita pernah kadang-kadang minta tolong orang kan. Bila kita minta tolong, cakap dia minta tolong, lepas tu dia masak, ada harapan nak tolong. Tapi bila kita minta tolong, dia senyum, insya-Allah. Saya nampak cara-cara tadi. Kalau saya terlupa boleh support dah. Semua alhamdulillah nak tolong, masya-Allah ya. Sebab senyum, alhamdulillah. Kalau macam ni, masya-Allah, seronoknya saya datang ke sini, ya Allah. Baik, bantu insya-Allah ya. Baik, saya sambung daripada Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabi bin Ismail bin dah tolong saya. Alhamdulillah. Maknanya saya dulu ketika cuba mengingat riwayat Ziyad bin Abdullah Al-Bakai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi tentang keturunan Nabi, yang paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Tapi di majlis ini, masya-Allah ya, ketika saya dah terlupa Ismail bin ya, ada sambil mengantuk Ibrahim. Boleh jawab tanpa sebarang cabang. Kan? Bahkan ada yang ustaz marah. Ibrahim, takkan tu pun tak tahu marah, tuan-tuan ya. Maknanya yang tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Itu senang kan? Sebab yang susah adalah Ismail bin Ibrahim. Masya Allah. Kalau macam ni, saya yakin insya-Allah penganjuran pada kali ke-22 di antara yang terbaik insya-Allah ya. Baik, boleh habiskan? Boleh kita habiskan? Ibrahim bin Azhar. Ibrahim bin bin Tirah bin Azar adalah nama lain, ataupun Azar adalah pakcik kata Ibn Kathir. Baik, Azar bin Ta'rah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aybar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nauh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yarda bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Dan kita menyebut selawat salam kita dan penuh sayang kita kepada Nabi SAW. Baik, amma ba'd. Terima kasih kedua pengacara, Ustaz dan sahabat saya seorang tadi, Nabil, Masya Allah. Baik, terima kasih. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang ke-44, bab tauqir, bab adab umat Islam memuliakan pemimpin mereka. Maka sebab itu saya nak ikut adab itu, bukan kerana itu adalah satu benda yang menjadi kebiasaan, tetapi Islam mengajarkannya. Maka untuk itu saya ingin memberikan rasa hormat peribadi saya dan majlis kepada yang berbahagia Puan Farhana Hanafiyah, Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas, Datin Zarina Zakaria, Pengurus Besar Kanan Global Technical Training yang berhad, Encik Muhammad Ahmad, Encik Idris Ibrahim,
Ketua Pegawai Eksekutif Petronas dan Ekonomi Sdn Bhd, Encik Muhammad Ahmad Shazli bin Ramli, Pengurus Besar Petronas. Saya nampak macam wajah seorang pemimpin negara kan, Encik Muhammad Ahmad Shazli. Saya rasa lah, tapi nak cakap tak terkeluar kan. Encik Al-Fadhil Ustaz Panel Hakim MTAQ dan para ilmuwan yang bersama dengan kita, Ketua Teknologi Pengurus Besar, Pengurus Kanan bagi kanak-kanak, bagi anak-anak syarikat Petronas yang diraikan, para peserta perujian MTAQ, seluruh ahli kuasa pelaksana Majlis Tilawah Al-Quran Petronas ke-22, kaki tangan Petronas, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang dikasihkan, dalam sembang santai sebentar kita pada kali ini, ya, sebab kita bersama-sama dalam majlis ini, saya nak mulakan mukadimah kedua, ya, dengan saya teringat kata-kata Syekh Al-Imam Ibrahim Khawwas. Dia menyebut sesuatu tentang Al-Quran, dan tadi saya mendengar, masya-Allah, kedua-dua ucapan awal tadi menyentuh satu benda yang sangat sweet dengan apa yang disebutkan oleh ulama ini, dan inilah yang saya cuba ajak kita bincangkan dalam perbincangan kita sebentar, insya-Allah. Sebentar ni, insya-Allah. Semua yang saya kasih sekalian, kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, Inna Allah Ta'ala yuhyil qulub bi arba'ati asya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghidupkan hati manusia yang mati dengan 4 perkara. Pertama sekali, satu kenyataan yang kita sedar, sebab saya nak bercakap di sini, nafasnya, rohnya adalah muhasabah. Kita bukan nak tengok orang, tetapi kita tengok dalam daerah kecil diri kita sendiri. Rupanya hati saya, hati kita, sampai satu tahap dia boleh jadi mati. Sampai satu tahap kita boleh jadi mati. Dan sebelum dia sampai mati, para ulama membuat beberapa dia punya garis-garis untuk kita cuba mengukur. Contoh, ya, kalau Al-Quran dibacakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu menyebutkan dengan jelas, orang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar-benar beriman, maksudnya iman itu telah masuk sampai membentuk hatinya apabila dia dengar kalimat Allah. Bila dia dengar dzukirallah, bukan dia sebut Allah, tetapi orang sebut Allah, bergoncang hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, meningkat tinggi keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia berserah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maaf saya tuan-tuan, kalau kita muhasabah, duduk malam-malam hari, kita dengar mungkin di televisyen sebut Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Kita dengar tentang Ar-Rahman, Allamal Quran. Kita dengar tentang nama-nama Allah disebut. Sekiranya kita tak rasa wajilat qulubuhum, tidak bergoncang hati, maka pada saat tersebut sebenarnya hati kita sedang mendaki ke tempat yang namanya, untuk kita mula sampai pada Ibrahim Khawwas kata, saat itu hati kita nak capai kepada tahap mati. Baik, saya tak nak lama kat situ, sebab ini mukadimah sahaja untuk kita berfikir dan bermuhasabah. Dan apakah jalan, kata Ibrahim Khawwas, untuk hidupkan hati kita yang mati? Hati kita yang mati, ya, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Musa Al-Asy'ari, ayat Abdullah bin Qais, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Umpama orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat Allah, umpamanya adalah seperti satu orang yang hidup, satu orang yang mati. Sekarang yang kita nak cerita adalah tentang hati, sebab nanti insya-Allah kelestarian yang kita cuba masukkan adalah Al-Quran ini adalah syifa, adalah merupakan rawatan yang terbaik bagi hati setiap daripada kita. Dan ini satu perkara yang serius yang nanti kita cuba bincangkan, insya-Allah. Jadi cuba kita dengar pesan daripada Syekh Ibrahim Khawwas. Maka dikata Allah menghidupkan hati mati itu dengan 4 perkara.
Saya tak nak sebut ketiga yang di belakang sebab tak ada kaitan. Saya nak terus kepada point. Dia terus sebut yang pertama. Yang pertama adalah yang menghidupkan hati manusia yang mati adalah qiraatil Qur'ani bitadabbur. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Pertama sekali adalah qiraatil Qur'ani bitadabbur. Pertama adalah nak hidupkan hati adalah Al-Quran dibaca dengan tadabbur. Qiraatil Quran bitadabbur. Al-Quran itu dibaca dengan tadabbur. Maka sebab itulah semua yang dikasih sekalian, kita harap penganjuran yang begini berharga, gilang gemilang, disokong oleh semua kawasan dan datang bersama-sama adalah untuk satu pengapungan, supaya kita capai kepada maksud Al-Quran bukan adalah untuk dibaca, tetapi Al-Quran adalah setelah dibaca, kemuncaknya adalah ditadabbur. Saat ia telah ditadabbur, kita telah membumikan Al-Quran dan Al-Quran telah masuk dalam sel-sel kita dan insya-Allah memori muscle kita dan akan insya-Allah bergerak ikut apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan sebab itu saya harap semua yang dikasih sekalian, sebab apabila kita katakan tentang Al-Quran adalah asas kelestarian, ya, bagaimana kita nak sustain, ya, alam ini, dan kita tahu bahawa alam ini yang menguruskannya adalah manusia. Jadi Al-Quran, sebab itu Al-Quran turun kepada manusia. Maka kan itu semua yang dikasihkan, manusia inilah yang perlu kuat untuk mengekalkan kelestarian alam ini. Dan sebab itulah manusia pada hari ini kian panjang umur usia, kian moden manusia. Saya tahu ni tengok televisyen tuan-tuan, tiba-tiba keluar di bawah tu yang apa tu yang bawah tu. Dia kan di televisyen tu dia ada macam, dia panggil apa? Roller ya. Ha? Dah tanya je supaya tak nampak teruk sangat kalau sebut salah. Roller dia keluar kan. Satu benda yang mengejutkan saya betul-betul terpinga-pinga sebab satu keluar, saya masih ingat TV RTM dia keluar. Dia keluar kat bawah tu tentang statistik, Statistik apa? Remaja, maksudnya generasi masa hadapan. Saya rasa sebab dia keluar kat situ, saya boleh sebut namanya. Di sebuah negara, disebut tentang negara Singapura, mengalami tentang kesakitan mental yang sangat menakutkan dan jumlah, saya tak nak sebut, menghabiskan nyawa begitu tinggi. Saya menjadi tergamam. Oh, Masya Allah. Dia kalau bahasa dia, kadang-kadang bahasa saya tak bercukup tu, sebab tu kena support saya. Saya jadi tergamam. Kenapa? Sebab saya fikir negara itu, di rantau kita adalah yang paling maju. Kenapa paling maju? Maknanya mereka ada semua sarana dan mereka semua ada benda untuk supaya manusia duduk dengan selesa di atasnya. Tetapi kenapa bercerita tentang satu statistik yang sangat menakutkan kita? Dan saya teringat balik, kalau tuan-tuan pernah ingat satu masa dulu, saya pun tak ingat lama dah, ada gambar pemenang foto internasional yang diambil di Afrika. Gambar dia adalah tentang budak Afrika yang begitu kurus kering, yang sedang merangkak, dan di belakang dia burung herring, burung pemakan bangkai. Saya rasa siapa boleh ingat gambar tu, pernah tengok mungkin. Tengok kan, baiknya pengurusi majlis ya, ada supaya macam saya tu taklah macam pelik sangat ke atas ni kan. Masya Allah, terlatih sungguh, Alhamdulillah ya. Tetapi saya sangat terkejut apa dia, sebab gambar budak itu dia sedang merangkak dalam keadaan air dan makanan yang tak ada. Sebab akhirnya saya dapat cerita baru ni, yang menjadi fotografer itu dia cerita ni tak best lah. Dia akhirnya mati, bunuh diri sebab benda-benda itu menghantui dia. Sebab orang marah dia. Kenapa tak tolong budak itu, at least seorang? Tetapi dia lebih ta'assub kepada mengambil gambar.
Tetapi ketika saya lihat balik gambar tersebut, semua yang saya kasih silat, satu benda yang saya notice, apa dia? Budak tersebut, pada berbola mata dia, ketika dia merangkak dalam keadaan sangat sengsara, tetapi seolah-olah dia bercakap dengan alam, aku nak hidup lagi hari esok, aku nak hidup lagi hari esok, aku nak ada lagi, aku nak besar. Maknanya, dia mungkin tubuhnya dah nak mati, tetapi harapannya tak mati. Walaupun ketika dia dalam keadaan yang sangat dahsyat. Tetapi cuba bayang ketika anak kita besar nanti, dan kemudian tiba-tiba pada berbola mata dia membuat keputusan apa? Saya tak nak hidup dah. Dan mereka just sambung tuan-tuan skrip saya, ya, begitu. Baik, kenapa? Di mana masalahnya? Kerana semua yang dikasih sesuatu kelestarian, dia mesti base kepada knowledge. Setiap kelestarian mesti asasnya adalah kepada ilmu. Tidak ada sesuatu kelestarian yang tak diasaskan di atas ilmu. Maka bila asasnya ilmu, semua yang saya hormati dan saya kasih maka datangnya agama kita. Apa dia? Menawarkan kepada kita semua bahawa ilmu yang dicerap, ilmu yang diproses, ilmu yang dicari, ilmu yang digali oleh akal manusia mesti dibimbing oleh satu benda yang lebih besar, yakni ilmu yang disebut sebagai ilmu nakal. Dan ilmu nakal itulah Al-Quran. Artinya, kalau kita tengok kipas angin, saya cuba nak cari contoh tapi masakan, ya, sebab kalau tidak mesti bagian taklimat keselamatan akan membuat taklimat 5 minit tentang kipas, ya. Sebab kipas kan setengah-setengah masjid ada kipas helikopter tu kan, tapi tak pernah dia buat taklimat keselamatan kan. Sekiranya kipas tersebut tertanggal skrunya dan kemudian dia melayang kepada anda, langkah pertama yang anda tak ada, tuan-tuan. Sebab tu di Petronas dia tak ada kipas helikopter kan. Jadi tak perlu taklimat panjang kan. Tetapi tuan-tuan, kenapa kipas begitu laju dia boleh berpusing? Saya cuba ambil apa yang dikatakan oleh Robert Dill dalam dia mencerap bagaimana tentang perubahan manusia, tentang dikata sikap perubahan manusia. Dan ketika kita melihat kipas yang begitu laju, maknanya akal manusia yang kita minta, kita perah, dan manusia laju untuk merealisasikan apa yang ada pada akal. Maka akal yang laju mesti diikat, mesti ada hook dia. Dan hook itu jauh kena lebih kuat berbanding dengan bilah kipas itu sendiri. Dan mereka sendiri percaya, maksudnya mereka adalah mereka yang bukan datang ke majlis tilawah Al-Quran, tetapi mengkaji tentang manusia. Dan mereka menyatakan bahawa sesungguhnya bagi manusia yang tertinggi bagi mereka adalah spiritual. Dan kita bukan bercakap tentang spiritual dengan pelbagai makna, kita beri pengisian kepada spiritual. Dan cuba bayang semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ketika kita gerakkan kipas selaju-lajunya, tetapi tungsten ataupun vibranium, tuan-tuan pernah tengok tu Avengers, Masya Allah, ada peminat jadi sini, Masya Allah, boleh saya jadikan rujukan, Masya Allah, ya. Satu yang sangat keras tersebut mesti dibina dalam diri seluruh manusia. Kita hanya melajukan, tak cukup speed, kita speedkan dan kita speedkan lagi. Tetapi kita lupa bahawa dengan sebab itulah akhirnya manusia akan jadi sengsara yang bersangatan. Masya Allah. Jadi sebab tu bila kita katakan hari ini, sebab kita nak pada hari ini, yang pertama sekali adalah kita sedar untuk mula melangkah, sebab kita tinggalkan pada generasi akan datang bahawa mereka perlu sedar kipas yang begitu laju asasnya adalah spiritual, dan kita kata bahawa akan berlakulah kelestarian tatkala saat mana kita membina. Sebab kita perlu ada agenda, sebab kita ada kesedaran tetapi tidak ada agenda untuk membangunkannya. Kita kata spiritual adalah terpulang pada semua orang untuk membangunkannya, tetapi kita tidak bersungguh sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin. Kita tak ada kesungguhan bagaimana nak membina supaya benar-benar tunjang tersebut, supaya kipas berlalu dengan begitu baik. Sekiranya kita tidak fokus tentang perkara tersebut, maka kita lahirkan manusia yang pecah dan patah. Semua yang dikasih siapa, boleh tak kalau macam sambil-sambil kita ambil kesempatan kita baca doa sambil-sambil, supaya yalah kan, saya rasa macam kadang-kadang sunyi sangat hidup ini, ya. Kalau ada kipas helikopter dia kuat sikit bunyi, kan. Baik, boleh tak kita baca satu doa sama-sama? Baik, semua tempat lain tak boleh, tuan-tuan. Baik.
kita baca ni tuan-tuan hanya untuk supaya kita semua tahu the idea. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, setelah kamu tahu, maka masukkan mahu dalam hatimu. Bila kamu mahu itu dah menjadi besar seluas lautan, kata Ar-Rumi, maka ketika itu kamu akan keluar. Bagaimana kamu nak bertindak? Sebab Al-Quran ini bukan habis pada bacaan, tetapi bagaimana kita masukkan dalam diri semua orang agar mereka benar-benar menjadi tunjang supaya kita boleh gerakkan kipas kemajuan kita tanpa menyakit dan melukakan sesiapa pun. Baik. Boleh ya? Yang belakang dah angkat tangan daripada tadi kan. Ceramah kata doa. Ya tuan-tuan sabar insya-Allah. Kita perlahan insya-Allah. Baik. Doa mana kita nak baca ya? Dah saya kena ambil hati dengan ustaz tadi sebab ustaz daripada Pengarang ustaz kan? Ustaz. Yang macam doa tadi kan? Sebab bila saya kata doa, ustaz saya kata, doa aku tak mustajab. Saya kena ambil hati tuan-tuan ya. Masya-Allah kan. Tuan-tuan tak rasa sama ke? Saya rasa macam tu sebab tu saya kena minta izin dulu masya-Allah kan. Boleh ke ustaz? Alhamdulillah masya-Allah. Baik, jom kita baca satu doa masya-Allah. Doa ni tuan-tuan, saya kira doa yang pentinglah untuk hati kita. Sebab Al-Quran didengar, kita nak masuk dalam hati, tetapi dia bukan nak diam di hati. Dia nak melonjak keluar balik. Dia nak melonjak keluar balik pada tindakan, pada perkataan. Sebab yang tidak ada pada hari ini adalah Al-Quran yang dari mula Al-Quran tak masuk dalam hati sebab orang tak suka nak dengar. Sebab kita pun tak nak sungguh-sungguh didengarkan pada orang ramai. Tetapi bila didengarkan, dia akan masuk dalam hati. Dan bila dalam hati kita gabungkan kimia dia dan kita keluarkan balik menjadi tindakan. Itu yang dihendak oleh Nabi sebenarnya. Dan itulah perjuangan Nabi. Proses baca Quran, masukkan Quran dalam dada, gerakkan daripada tindakan mereka. Sebab itu Masya Allah, manusia dah auto control dengan Al-Quran yang ada dalam diri mereka insya-Allah. Baik, malah lagi yang belakang. Bila ni? Sabar tuan-tuan. Baik, doa ini tuan-tuan boleh tengok Al-Adhkar Imam Nawawi. Doa yang kalau tengok hadis menyatakan bahawa dia dirujuk kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, Ibn Hadi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr Al-Quraisy Adawi. Nama Sayyidina Umar dalam surat beranak dia, nama saya tak berapa ingat. Nanti saya cek balik Jabatan Pendaftaran Negara Kota Madinah. Baik. Cuba bayang tuan-tuan semua yang dikasihi, sebab kita datang ke sini tuan-tuan bukan kebetulan. Tetapi ada satu proses yang Allah minta supaya bertambah sesuatu kita tentang Al-Quran, bertambah satu rasa dan kesedaran tentang Al-Quran. Sebab setiap masa, cuba bayang tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim, jam ya, turun tangan dulu kan. Dalam Al-Quranul Karim kita belajar tentang kisah Nabi Musa, belajar dengan dan kisah dalam surah Kahfi tu kan. Nabi Musa belajar dengan ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih masya-Allah ya. Sebab tadi siapa yang ambil saya di airport tadi ya? Ustaz mana? Ustaz, masya-Allah. Ustaz kata biasanya peserta yang datang ke tilawah Quran ni bukan sekadar mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka prepare untuk apa saja tajuk yang Ustaz bincangkan. Biasanya dia akan sambut dengan begitu baik. Lepas tu saya cuba pancing dan saya tengok betul Ustaz, masya-Allah, alhamdulillah ya. Maknanya dia orang bukan datang memastikan bacaan, tetapi penghayatan yang mendalam, alhamdulillah. Baik, Nabi Khidir ataupun Khidir kita katakan, yang dikatakan sebagai rajulun saleh. Baik, semua yang saya kasih sekalian, pasal ada satu benda yang kita kata satu benda yang ironi. Nabi Musa gelaran dia apa? Kalimul, orang yang bercakap dengan Allah. Orang yang bercakap dengan Allah, tapi Allah suruh belajar dengan orang lain. Come on, nak tanya Allah direct. Tetapi dalam proses knowledge, bahawa kamu boleh cakap dengan Allah, tetapi kamu kena jumpa orang lain, kena cakap dia allamani ilma mimma 'allamta rushda. Tapi dia kena sampai pada tahap itu. Masya Allah.
Kenapa? Sebab nak bagi tahu kepada kita tentang ilmu tersebut. Sebab tentang disiplin ilmu yang kamu ada dan disiplin ilmu yang orang lain ada. Sebab ilmu dalam Al-Quran makin digali, kita akan mendapati ngarainya makin dalam, angkasanya makin kita teroka, rupanya dia lebih luas daripada apa permulaan kita jangka. Kita jumpa satu horizon, tetapi kita akan jumpa di balik horizon beberapa horizon. Kita jumpa beberapa ufuk, di balik dia beberapa ufuk demi ufuk demi ufuk. Hanya orang yang tidak bergerak, tidak menjumpai apa-apa. Baik, jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, sebab itulah saya kira asas kelestarian itu adalah bagaimana tunjang manusia itu yang perlu dibangunkan. Sebab tanpa tunjang itu, manusia, akal manusia akan menghancurkan bumi ini. Baik, jomlah kita doa lah ya tuan-tuan. Saya dah macam rasa belas kasihan pula pada saya suruh turun tak turun tangan tuan-tuan begini daripada tadi, masya-Allah. Jom kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ni bukan macam ustaz baca tadi yang baca kita kan sedap bacaan ustaz kan. Kita pun amin. Ni baca sama-sama tuan-tuan. Boleh ke? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita witirkan dia. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Last tuan-tuan ya. Maknanya kita tahu ya Allah, perlihatkanlah pada mata hati ini ya Allah kebenaran itu kebenaran. Sebab hari ini kita fokus tentang kebenaran Al-Quran yang kita nak bawa dalam hati sehingga dia meledak keluar insya-Allah kepada seluruh perancangan hidup kita, supaya tidak melukakan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Perlihatkanlah kebenaran sebagai sebuah kebenaran, rezekilah kami mengikutinya. Perlihatkanlah kami kebatilan itu kebatilan ya Allah, rezekikanlah kami menjauh. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Semua yang saya hormati dan saya kasihkan, saya harap dalam perbincangan saya bercakap tadi, tuan-tuan, saya harap dapat mengingat bahawa kelestarian yang kita maksudkan pada asas Al-Quran adalah lestari mesti base kepada ilmu. Dan ilmu dalam agama kita adalah ilmu akal yang kita gembling semaksimum mungkin. Dan kemudian ada satu ilmu yang namanya ilmu naqal. Dan ilmu naqal inilah Al-Quranul Karim. Dan ilmu Al-Quran inilah yang menjadi jantung, yang menjadi tunjang kepada kipas tersebut. Maka pergilah, cemerlanglah. Maka insya-Allah makin kita cemerlang, makin kita akan berjaya insya-Allah. Sebab tu saya harap sangat masya-Allah, sebab dengan kita datang bersama-sama, dengan bacaan yang diperdengarkan kepada kita, makna yang diberikan kepada kita, menjadikan kita sebuah organisasi yang benar-benar menerima dan kemudian mempraktikkan ketika tidak banyak lagi dalam dunia ini organisasi yang benar-benar untuk mengangkat tinggi kedudukan Al-Quranul Karim sampai kepada kefahaman yang menjantung ke dalam hati, yang membentuk tindakan dalam kehidupan mereka. Saya ulang sekali lagi, masyarakat hanya faham Al-Quran adalah baca dan baca dan baca, elokkan bacaan, tetapi mereka tak sedar bahawa Al-Quran itu adalah untuk sampai ke dalam hati untuk tindakan yang begitu baik. Semoga harapan saya dengan kita bersama-sama ini, kita dapat menerima terlebih dahulu nur di sudut hati kita. Masya Allah, hebatnya Al-Quran, agungnya Al-Quran. Kerana tuan-tuan, saya ingat tadi saya recall balik masa saya dalam perjalanan ke airport, saya tengok balik satu klip video. Saya pernah cerita dalam Usrah Nurani kisah ni, tapi saya tengok balik. Kalau tuan-tuan boleh, saya boleh sikit lagi. Baik, semua yang saya kasih. Siapa jadi Nabil sekarang ya?
Semua takut masa terdrag, Masya Allah ya. Jadi dia risau seram sejuk, dan dia Masya Allah ya. Itu apa cara, Alhamdulillah. Tengok baik dia, Allah lagi 10 minit ya Ustaz, siap gambar emoji yang senyum tu ya. Masya Allah. Payah saya nak ikut je. Biasanya emoji masam ya, sebab nak suruh berhenti pukul 11. Alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih apa yang kita nak dalam hidup adalah menerima, accept. Dan sebesar-besar Al-Quran kita accept dia dalam paling tidak dalam idea kita, oh rupanya aku nak selamatkan organisasi, aku nak selamatkan manusia, tunjang yang paling teras untuk aku gerakkan maksimum supaya mereka tak rosak, supaya mereka tak cedera, dan kita bergerak seiring, insya-Allah kita gerak seiring, barulah yang kita katakan sustainability itu akan berlaku, yang kita katakan sebagai kelestarian sebenar dalam hidup kita akan lakukan. Apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan, the power of accept. Rupanya menerima dalam hati ni dia adalah satu benda power sebenarnya. Kisah yang saya nak cerita ni, yang tuan-tuan kata okey lah, dan Nabi pun terus bagikan 10 minit ni. Ini dalam 10 minit ni, Masya Allah, 5 minit pula tinggal, Masya Allah. Baik, saya nak cepatlah macam ni. Semua yang dikasih slide, ada seorang yang belajar sampai tahap peringkat paling tinggi. Ini di Amerika tuan-tuan. Orang jerantut bila cerita tentang Amerika, dia macam action lah sikit ya. Cerita tentang Amerika, seorang belajar daripada sampai PhD dalam teologi agama dia, saya nak sebutnya tu agama dia, dan menjadi pensyarah di universiti tersebut, dan dia mendapat profesor di universiti tersebut, dan dia menjadi penjaga untuk banyak rumah ibadat dia di tempat dia. Baik, semua yang saya kasih cerita ni cerita daripada beliau, dan dia membesar dan dia mula menjadi lecturer, tetapi dia suka sangat dengan orang Islam sebab dia kata umat Islam ada prinsip. Umat Islam, saya tak tahu, dia cakap, kalau kita cakap mesti orang kata apa? Anggap bagus sendiri. Sebab yang dikasih sekalian, dia kata saya suka dia orang sebab dia orang ada prinsip, sebab dia orang tahu bila nak stop, bila nak solat, tahu bila mana benda tak boleh, ni boleh, dan mereka buat itu terbit dari dalam. Bukan satu benda yang orang tak ada, okey, orang ada, no, orang nampak tak. Ini prinsip yang dikagum, dia kata. Okey, saya nak cepat saja sambil tengok Nabi, nak cepat saja. Maka semua yang dikasih sekalian, lama kelamaan dia tak sedar, dia berkawan. Dan kawan ni tuan-tuan, bila kita berkawan dengan seorang baik, kita akan kawan dengan kawan baik dia. Tuan-tuan nampak tak saya? Dan tanpa sedar, semua circle dia kawan baik dia, jadi semua kawan baik dia. Sehingga dia buat barbecue di rumah dia, dia panggil, dia tengok semua orang Islam yang datang. Baik. Tetapi dia ada prinsip. Dia kata apa dia? It's okay, saya baik dengan orang Islam, tetapi saya sebab lecturer, saya profesor dalam bidang agama saya, takkan saya nak ikut Islam? Malulah saya, anak murid saya begitu ramai. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maka akhirnya dia kata, orang jadi confused bila jalan-jalan ramai-ramai. Dia kata, orang selalu, dia ingat satu peristiwa, dia makan di satu kedai. Ada seorang muslimah, kedai jaga di Amerika. Dia Muslim tapi confused tengok sebab dia baca Quran, dan dia tanya satu soalan, dia Muslim? Tuan-tuan, dia rasa tercabar bila orang tanya, dia Muslim? Sebab dia bukan orang Islam, Muslim. Dia kata ketika itu, dia emotional dan dia marah budak tersebut kan? Tetapi orang cerdik macam tuan-tuan, dia marah sekejap dia kan? Sebab emosi dikontrol oleh akal yang malas. Marah sekejap. Dia pun dia kata, kenapa aku kena marah? Explain, just explain. Maka lepas tu, kalau orang tanya dia Muslim, tak jadi masalah. Dia akan terangkan. Dia akan terang prinsip dia. Dan tuan-tuan pernah nak macam ni? Satu benda yang simple, tapi kadang-kadang kita punya penerangan sampai orang ni, apa sebenarnya ni? Sebab tak nak orang tak faham. Tuan-tuan pernah tak keadaan tu? Tuan-tuan pernah tak keadaan tu? Senang sembang. Kalau tak susah. Jadi maknanya Masya Allah. Jadi dia punya keadaan adalah setiap kali orang tanya, dia akan cerita panjang. At the end baru tahu, dia tak Islam kan? Tapi dia okey, tapi dia baik orang Islam, dia suka blablabla. Nak ringkas kita. Dia ikut kawan-kawan dia masa tu di Syria ya, di Syria yang masih belum selesai, dan kita ada masalah baru di Palestin. Ya, yang kita doa sentiasa, ya Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma qaddid syarrahum wa farrij jam'ahum wa qallil adab zalzil aqdamahum wa sarif lahum kalam min kilabi ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya munzil al-kitab ya mujid as-sihab ya hazim al-ahzab ya zimhum wa ansurna alaihim. Berlaku di Palestin sekarang,
Tetapi di situ ada masalah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya dia pun follow rombongan tu dan kemudian dia hantar bantuan. Nak jadi cerita. Sebab selama ni bertahun-tahun maka dia adalah menjawab macam tadilah. Tetapi apabila dia pergi sana, dia bawa kotak, dia berjumpa dengan seorang lelaki tu, orang Syria, di celah-celah khemah tu. Orang tu tengok bati dia. Lalu dia tanya, "Anta Muslim? Anta Muslim?" Orang kampung tuan-tuan. Dan jangan anggap wali ke dah, ni dah. Orang kampung. Anta Muslim. Tuan-tuan, dia Mak Saleh tak erti cakap Arab. Biasanya kalau orang Arab ni tahunya apa perkataan tuan-tuan. At least. Naam? La. Jadi itu je komunikasi dengan cepat. Naam? La. Semua yang saya kasih sekalian. Jadi orang tu tanya dia, "Hal anta Muslim?" Kalau selama ni dia punya kona, nak kona macam mana kat pakcik ni? Sebab bahasa tak ada. Jadi dia sekarang ada dua pilihan je, nak cakap naam ke la. Jadi dia pun akhirnya dia buat keputusan cakap yang dia tak pernah sebut selama ni. Dia kata apa dia? Naam. Semua yang saya kasih sangat disebut naam. Dia terpaksa letak otak dia. Dia masuk dalam khemah dan tak ada orang. Dia menangis seorang diri. Kenapa? Saya tak pernah rasa setenang ini ketika saya kata naam, I'm a Muslim. Saya tak pernah rasa satu perasaan yang sejuk, yang dingin, yang lapang, yang puas ketika saya sebut naam, ana Muslim. Dan dia kata dia menangis dan kemudian dia terus keluar. Dia tak peduli orang cari kawan dia. Dia kata, "Please, jadikan saya seorang Islam." Sebab dia dah tahu tentang Islam, dia dah study, dia dah belajar semua benda. Cuma satu je, accept, menerima. Rupanya menerima salah satu power yang hebat dalam diri kita. Sebab Al-Quran kita lihat bahawa dia asas kelestarian yang ditunggak kepada kita. Kita akan terima, kita akan rasa ketenangan dan kita akan bertindak di atas nama ketenangan, bukan paksaan. Cukup sekadar itu. Terima kasih semua di atas kebersamaan. Dan saya berserah kepada Allah, ya Allah, pimpinlah kami, bantulah kami dan jayakan majlis ini, ya Allah. Dan sebarkan Al-Quran ke seluruh cawangan, seluruh division apapun, sehingga akhirnya menjadi tinggi setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi dan apa maaf daripada saya tuan-tuan, bicara saya, akhlak saya yang sepatutnya bila ditanya pada Nabi tentang Nabi akhlaknya Al-Quran, maka pasti saya cakap tentang Al-Quran. Akhlak saya sangat lemah, rendah, maka saya memohon kemaafan. Boleh ke tuan-tuan maafkan saya? Nampaknya 2/3 je, maafkan nampaknya ya. 1/3 nanti masya-Allah lah lepas dapat hadiah nanti insya-Allah settle agaknya. Jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramdi. Hari ini saya dapat rasakan doa yang dibacakan sebentar tadi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rupa-rupanya dekat sangat dengan kita. Sebab Al-Quran namanya Al-Furqan, iaitu pemisah di antara kebenaran dan juga kebatilan. Bermaksud Al-Quran menceritakan perkara yang benar semua ada dalam Al-Quran. Begitu juga perkara yang batil ada dalam Al-Quran. Cuma peranan kita bagaimana kita nak menentukan manakah kebenaran yang kita patut pilih dan manakah kebatilan yang patut kita jauhi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana mengajarkan saya terutamanya dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan ini berehat seketika. Dijemput semua hadirin dan hadirat untuk menikmati minuman pagi yang telah disediakan di canopy area di bahagian luar daripada Dewan. Dan majlis akan berehat selama 30 minit dan akan diteruskan kembali pada pukul 11.30 pagi untuk persembahan nasyid. Semua tetamu dipersilakan ke canopy area. Terima kasih.
okay? Masih sihat. Sihat. Oh, you guys make this evening lah. Oh. Dia tengah check dia. Saya madah Sulki ada transport tapi saya mau tahu focal person yang dia ada atur ke tidak kan untuk kelas petang tu. Oh, you boleh tahu bukan besok. Si. You singgah di KL lah. Oh, saya kira. Esok pun ada meeting. Oh. Saya. Oh, kira. Okey. Dah rasa sayang juga lah. Malam sampai dia susah. Bab yang lagi dah. Okey. Dia pula si sehat. Dah ambil cek dengan